Bismillahirrahmanirrahim. Di antara perkara yang dibuat oleh malaikat ialah mereka menyaksikan dan merendah diri kepada majlis ilmu dan majlis zikir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tanadaw halummu ila hajatikum qala fayuhfunahum bi ajnihatihim ila as-sama'i ad-dunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, sesungguhnya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada malaikat-malaikat yang meronda di jalan-jalan, mencari orang-orang yang berzikir. Maka apabila mereka mendapati suatu puak yang sedang berzikir menyebut Allah, lalu mereka memanggil sesama mereka, marilah kepada hajat kamu. Rasulullah SAW bersabda lagi, lalu mereka menyambut ahli zikir itu dengan hormat sehingga ke langit dunia. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih, yang wajib kita beriman dan percaya. Termasuk dalam perkara beriman kepada perkara yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antaranya ialah beriman kepada adanya malaikat dan perkara-perkara yang dibuat oleh malaikat. Hadis ini menceritakan perkara yang sangat baik yang dilakukan oleh malaikat, iaitulah menghadiri majlis zikir, yakni majlis menyebut Allah Ta'ala. Sama ada menyebut nama Allah Ta'ala ataupun ilmu Allah Ta'ala, ilmu agama. Di mana ada malaikat-malaikat yang kerjanya berjalan-jalan di seluruh dunia, ditugaskan oleh Allah mencari majlis-majlis zikir, majlis menyebut Allah dan mengingat kepada ajaran Allah. Bila mereka bertemu, lalu mereka memanggil kawan-kawan mereka supaya datang menghormati majlis zikir, dengan mereka melingkungi majlis itu dengan sayap-sayap mereka. Mereka berkumpul sehingga ke langit dunia. Ini termasuk dalam perkara fadilat majlis zikir, menghadiri majlis ilmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa an nuzilat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Rawahu Muslim. Artinya, tidaklah berkumpul oleh suatu kaum pada satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka. Malaikat diturunlah kepadanya kesenangan. Para malaikat melingkungi mereka dan mereka diliputi rahmat
dan Allah menyebut mereka termasuk di kalangan orang yang di sisinya, yang hampir dengan Allah. Hadis ini menyatakan kelebihan majlis ilmu, terutama majlis ilmu di masjid-masjid. Masjid adalah rumah Allah, rumah kepunyaan Allah, di tempat hamba-hambanya beribadat kepada Allah Ta'ala. Majlis ilmu adalah satu kegiatan agama, terutamanya majlis membaca kitab Allah, iaitulah Al-Quranul Karim. Bukan sahaja baca, membetulkan bacaannya dan mempelajarinya, mempelajari hukum hakam yang ada dalam kitab Allah itu. Menunjukkan bahawa Quran ini bukan sahaja dibaca, di dalamnya ada petunjuk daripada Allah Ta'ala, arahan daripada Allah Ta'ala. Ada orang dia mengaji baca saja, tak tahu makna, tak tahu mana ayat nikmat, mana ada ayat azab. Tapi ayat azab pun suka juga, sebab tak tahu makna. Tepat ayat-ayat arahan daripada Allah Ta'ala buat tak tahu, sebab tak tahu makna. Di sini menunjukkan bahawa betapa pentingnya kita belajar kitab Allah, memahami kitab Allah itu, memahami tujuan daripada kitab Allah Ta'ala yang menjadi petunjuk kepada kita. Sebagaimana yang kita minta pada tiap-tiap rakaat semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kepada kami jalan yang betul. Lepas tu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini, kitab Quran ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau baca saja tak tahu makna, macam mana nak tahu petunjuk? Dengan sebab itu mestilah kita mengaji betul bacaan dia dan tahu makna dia, faham tujuan dia. Sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendengar ayat-ayat Quran untuk nak dengar arahan, nak buat arahan daripada Quran. Ini adalah sifat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Macam kita hari ini dengar saja. Kalau dengar saja, macam orang Yahudi lah, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tak ambil ikut. Itu orang Yahudi. Kita orang Islam, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu orang Islam. Orang Yahudi, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tak ambil ikut. Tuhan sebut dalam Quran contoh orang Yahudi dan contoh orang Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tata'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Musnad al-Imam Ahmad was Sunan. Maksudnya sesungguhnya malaikat merendahkan sayap mereka kepada penuntut ilmu, merendah diri kerana redha dengan apa yang ia lakukan. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu. Bila mereka hadir majlis menuntut ilmu, berjumpa orang yang menuntut ilmu, mereka merendahkan sayap mereka, menghormati orang yang menuntut ilmu. Ilmu yang paling besar ialah ilmu agama, ilmu yang datang daripada Allah Ta'ala, yang disebut dalam kitab dia, yang diajar oleh Nabi SAW, yang disampaikan oleh para ulama. Di mana ilmu ini adalah menyampaikan seseorang itu kepada petunjuk yang sebenar. Disebut di dalam hadis antaranya, iblis lebih mudah menipu 100 orang tok lebah daripada menipu seorang yang ada ilmu. Di sini menunjukkan bahawa betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Malaikat sangat menghormati orang menuntut ilmu ni. Kalau orang tu kuat Islam saja, kuatnya Islam bukan main, mengajinya kuat, berzikirnya kuat, tapi tak menuntut ilmu. Tak menuntut ilmu menyebabkan dia beramal tidak dengan ilmu. Amalannya dia tak betul. Kadang-kadang dia belajar ilmu tak habis.
Belajar ilmu akidah, ilmu fiqh tak belajar. Belajar ilmu fiqh, ilmu tasawuf tak belajar. Belajar tasawuf, fiqh tak belajar. Akidah tak belajar. Di sinilah adalah hadis malaikat Jibril alaihi salam bertanyakan Rasulullah SAW 3 perkara. Mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ini soalan malaikat Jibril depan sahabat-sahabat. Jibril datang merupakan dirinya sebagai seorang manusia. Tanya Nabi, mal Islam, apa dia Islam? Nabi jawab. Mal iman, apa dia iman? Nabi jawab. Mal ihsan, apa dia ihsan? Nabi jawab. Ini adalah 3 cabang ilmu Islam yang wajib atas tiap-tiap orang, lelaki dan perempuan. Sekurang-kurangnya perkara asas, fardu ain. Mengetahui rukun-rukun iman dan faham rukun-rukun iman ini. Mengetahui perkara yang membatalkan iman, kena faham. Kalau tak tahu perkara membatal iman, batal sembahyang tahu, batal iman tak tahu. Buat-buat amal iman tak ada. Kadang-kadang kuat iman saja, sembahyang tak. Kena tahu juga hukum-hukum fiqh. Dan kena tahu juga hukum-hukum yang berkait dengan ikhlas. Dengan khusyuk. Ini perbahasan ilmu tasawuf. Kena ada. Semua kena ada. Belajar tasawuf saja. Fiqh tak belajar, akidah tak belajar, punah. Kena belajar semua perkara. Kalau kita nak beli kereta, beli sebuah kereta, jangan beli saja. Beli tayar saja, beli enjin, duduk start enjin di rumah. Beli kereta dah, enjin saja, dak jalan duduk cokoh rumah. Beli tayar, duduk golek tayar. Macam budak-budak main tayar kan, dia rasa macam dia naik kereta dah. Begitulah orang yang mengaji cabang-cabang agama tak mengaji sekurangnya. Belajar kitab ikam, kitab akidah tak belajar. Belajar kitab akidah, kitab lain tak belajar. Akidah pula tak belajar perkara yang berkaitan dengannya. Di antaranya kalau fiqh ada sejarah fiqh, tarikh tasyri'. Kalau akidah ada tarikh akidah. Kalau tasawuf ada sanak-sanak tasawuf, kita kena tahu. Kalau tidak, kita tidak tahu kelemahan-kelemahan yang ada dalam ilmu. Kita kena sedar beberapa ilmu Islam ni di zaman mutaakhir selepas dia berlakunya pertenjebahan zaman kerajaan Abbasiyah, banyak diterjemah kitab-kitab bahasa asing dalam bahasa Arab. Kitab falsafah, kitab mantiq, kitab qisah, kitab macam-macam. Menyebabkan ilmu-ilmu asing ni masuk dalam kitab tafsir. Masuk dalam kitab hadis. Masuk dalam kitab fiqh. Masuk dalam kitab tasawuf. Masuk usul-usul ni, ulama-ulama zaman dulu mereka memasukkan perkara ini dalam kitab mereka untuk maklumat, bukan untuk ikut. Ada orang dia mengaji tidak berguru, dia baca saja. Tak berguru, dia tidak tahu benda-benda yang ada dalam kitab ini. Ada benda yang sahih, ada benda yang tak sahih. Yang dinakalkan saja dalam kitab itu. Benda itu tidak sahih, tapi disebut dalam kitab itu. Ini memerlukan guru yang mahir, yang belajar secara asanid, bukan baca saja, tidak boleh menghuraikan. Ini kena faham. Di sini sangat penting ilmu itu. Kalau kita beramal tidak dengan ilmu, iblis masuk. Iblis masuk menyebabkan amalan kita jadi sia-sia. Menyebabkan amalan jadi tak betul. Menyebabkan amalan tak cukup rukun dan syarat dia dan seumpamanya. Sekurang-kurangnya syaitan ni masukkan waswas dalam hati. Contohnya belajar bab niat. Baca kitab fiqh. Kitab musallilah ada muqaranah urfiyah, muqaranah kamaliyah, muqaranah tauzi'iyah. Takbir ni Allahu Akbar, kena ada niat sahaja aku semayang. Tak boleh dulu pada tak boleh lepas pada ra akbar, kalau tidak jadi dosa. Ini semua tak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis yang dibahas oleh ulama-ulama selepas dimasuki oleh unsur-unsur di luar daripada kepahaman, menyebabkan masuk dalam kitab ini, menyebabkan orang niat jadi was-was habis. Tak sah dah semayang aku. Ulama duduk bahas pasal unsur-unsur ini, menyebabkan kita lari daripada asas niat itu yang sebenar, supaya niat kita ikhlas kerana Allah Ta'ala. Akhirnya hak ikhlas tu tak ada, nak hadir je sahaja aku kena ada dalam ni.
Lepas tu sembahyang nak tunjuk ke orang. Sembahyang kat neriak. Dah jadi dah macam-macam. Ini dia. Jadi bercelaru habis. Di sini perlunya ilmu mengikut kesempurnaan ilmu yang ada dalam Islam itu. Mereka mencatat, di sinilah maka malaikat-malaikat sangat menghormati majlis ilmu. Sebab majlis ilmu yang sebenar ini menyelamatkan orang daripada tipu daya iblis. Iblis ni kalau orang kafir dia kecek jangan masuk Islam. Setelah orang masuk Islam dia kecek supaya jangan beramal. Setelah orang beramal dia kecek pula amal tu tak ada ikhlas. Macam-macam. Iblis tak putus-putus daripada mengganggu manusia dalam perjalanan hidup ini. Mereka mencatat kedatangan ahli-ahli Jumaat. Di antara kerja malaikat ialah mencatat orang yang hadir sembahyang Jumaat. Siapa yang hadir, buat apa. Bukan dia catat orang ni pergi sejid mana. Itu kerja hendak pakar. Itu kerja manusia hendak pakar. Kerja malaikat ni, dia tunggu. Siapa dia yang mari awal, siapa yang mari, buat apa dalam masjid, ni kerja malaikat. Hak kerja catat, ambil nama orang, lepas tu ripuk, ini kerja manusia setan ni. Dia ambil ni. Malaikat kerja lain. Kita kena sedar. Mereka mencatat kedatangan ahli-ahli Jumaat. Bukan nak ipuk. Nak ipuk kepada hak tak betul. Nak ipuk ke Allah Ta'ala. Ini sangat penting. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana, bukan kala, kana. Nun tu. Idza kana yaumal jum'ati. Kan ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun. يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. Artinya apabila tiba hari Jumaat ditugaskan pada tiap-tiap pintu masjid malaikat-malaikat yang menulis orang yang datang Jumaat seorang demi seorang. Kemudian apabila imam duduk di atas mimbar, malaikat-malaikat itu melipatkan lambaran-lambaran surat yang ditulisnya. Serta mereka datang mendengar khutbah. Malaikat tunggu di pintu masjid, mencati orang yang masuk dalam masjid. Kalau masjid penuh, malaikat catat juga. Sambung bersambung. Mereka yang hadir, malaikat catat. Hadir masjid, dalam masjid, keliling masjid. Tujuannya ialah nak menghidupkan majlis dalam masjid itu. Dicatat oleh malaikat, sehinggalah imam duduk atas mimbar. Bila imam duduk atas mimbar, malaikat tutup buku. Maknanya mereka yang datang lewat, tak masuk dalam catatan dia. Catatan untuk mendapat fadilat. Bukan tak ada langsung, untuk dapat fadilat. Kelebihan itu. Bila imam duduk atas mimbar, malaikat tutup buku untuk mendengar khutbah. Malaikat juga mendengar khutbah untuk mendapat fadilat daripada khutbah ini. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zarqi radhiyallahu anhu katanya, "Kunna yawman nusalli wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu," alif duduk di atas, hamzah duduk atas alif. Ra'sahu. Tu salah kedudukan hamzah tu. Ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'a Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Falamma ansarafa qala manil mutakallimu qala ana qala laqad ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubunaha awal. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Malik wa Ahmad bin Hanbal. Banyak ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Hadis ini hadis sahih. Artinya
pada suatu hari kami bersemayang di belakang Nabi SAW. Manakala dia mengangkat kepalanya pada satu daripada rokok, dia berkata, Sami Allahu liman hamidah. Maknanya Allah telah mendengar sesiapa yang memujinya. Tiba-tiba salah seorang di belakangnya menyebut. Nabi dah ajar, dia duduk belakang sebut. Rabbana walakal hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Maknanya, hai Tuhan kami, bagimu segala kepujian. Kepujian yang banyak, yang baik lagi diberkati padanya. Manakala selesai sembahyang, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berkata dengan bacaan itu? Lelaki itu menjawab, saya Rasulullah. Bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah melihat lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut siapakah yang dahulu untuk menulisnya. Di mana Nabi SAW, dia beri kepadanya kelebihan, kadang-kadang nampak perkara yang kita tak nampak. Nampak malaikat. Kadang-kadang dia nampak orang belakang dia, tak boleh buat main-main, orang munafik duduk kenyik-kenyik kot belakang. Nabi nampak kot belakang. Walaupun tak ada mata. Tuhan beri begitu. Tak ada buat main-main. Nabi nampak kot belakang dia. Ini kelebihan. Kadang-kadang diizinkan untuk melihat malaikat. Kadang-kadang tak diizinkan, maka tak nampak lah. Umpamanya ketika Nabi bersemayang balik daripada Ukas, semayang subuh, Nabi baca Quran, jin dengar Nabi baca Quran, dan jin ni balik beritahu ke kaum dia. Allah menurunkan wahyi dalam suratul jin, turun wahyi beritahu ada jin dengar mu baca Quran. Nabi tak nampak. Kadang-kadang Allah Ta'ala izin, Nabi nampak. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak izin untuk nampak. Nabi bukan nampak semua. Allah Ta'ala izin saja. Tapi kali ini, Allah Ta'ala tunjuk ke Nabi, pada satu hari, dia sembahyang jemaah, bangun daripada rakaat, Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba, seorang sahabat belakang sebut, Rabbana walakal hamd. Ini khilaf. Ada Rabbana lakal hamd, ada Rabbana walakal hamd. Ada Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu riwayat ulama-ulama hadis. Dia tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ada riwayat mila as-samawati wa mila al-ard wa mila ma syi'ta syai'in ba'd. Ada riwayat mengatakan demikian. Bacaan tambahan ini. Nabi kata, siapa yang bunyi baca tadi? Siapa? Lalu dia kata, saya Rasulullah. Sahabat, saya Rasulullah. Lalu Nabi kata, aku tengok lebih daripada 30 malaikat berebut nak tulis apa yang membaca. Apa yang membaca ni menunjukkan bahawa bacaan ini mempunyai kelebihan. Kelebihan. Kadang-kadang bukan Nabi baca, sahabat duduk baca di belakang. Nabi dengar, diakui oleh Nabi SAW. Ini termasuk dalam hadis yang Nabi tak buat, tapi Nabi mengaku, iktiraf. Nabi terima. Nabi terima. Bacaan ini mempunyai kelebihan. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Perlu dipahami bahawa malaikat yang ditugaskan untuk mencatat kehadiran Jumaat dan mencatat ucapan yang baik itu lain daripada malaikat yang telah sedia mendampingi manusia bagi mencatat tindak tanduk mereka. Malaikat-malaikat yang disebut ini lain daripada malaikat yang tugas semua, yang duduk catat amalan-amalan kita untuk dilaporkan untuk di mahkamah hari kiamat kelak. Kiraman katibin. Ini malaikat yang lain. Ini malaikat yang lain. Berbeza-beza malaikat. Kita kena faham. Mereka juga menyampaikan salam umat Islam kepada Rasulullah SAW. Perkara ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuna an ummati salam.
Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Artinya sesungguhnya bagi Allah itu ada malaikat yang menyampaikan kepadaku salam daripada umat aku. Di sini ada ulama mengatakan tak payah kira salam ke Nabi. Orang nak pergi Mekah, saya kira salam ke Nabi, tolong rayak ke Nabi. Ada orang begitu. Nak buat mana? Tetapi hadis ni menyatakan bahawa di sana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah bila kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita baca tahiyat. Ada malaikat yang Tuhan tugaskan dia serta merta beritahu ke Nabi. Sianu bin Sianu beri salam padamu. Di sini menunjukkan bahawa tak payah kira salam lah. Ada malaikat siapa dah salam itu. Tak payah. Balik kalau kita tak nampak nak buat kena. Bila nak pergi Mekah kira salam ke Nabi. Tak apalah. Kita tak larang orang nak kira salam. Tetapi hadis ini mengatakan bahawa ada malaikat dah yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan selawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah SAW, inna lillahi ta'ala malakan a'tahu sama'al ibad falaysa min ahadin yusalli alayya illa ballaghaniha wa inni sa'altu rabbi alla yusalli alayya abdun salatan illa salla alayhi asyra amthaliha. Rawahu Tabarani. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai malaikat yang diberi kemampuan mendengar akan hamba-hambanya. Maka tidaklah seseorang itu berselawat kepadaku, malaikat selawat itu sampai kepadaku. Dan sesungguhnya aku bermohon kepada Tuhanku supaya tidaklah seseorang itu berselawat kepadaku, malaikat Allah berselawat kepadanya dengan 10 kali ganda. Hadis ini menceritakan maksud yang sama tapi dengan lebih panjang. Di mana Nabi kata Allah Ta'ala menugaskan malaikat yang boleh mendengar. Boleh mendengar di mana saja orang bercakap, berselawat ke Nabi. Walaupun jauh ribu-ribu kilometer, dia dengar malaikat ni. Sebaik saja dia dengar, maka malaikat ni menyampaikan kepada Nabi SAW selawat yang kita ucap, salam yang kita ucap kepadanya. Lalu Nabi kata, aku minta dengan Tuhan, wahai Tuhanku, berilah kepada hamba-Mu yang berselawat kepada aku 10 kali ganda. Sudah tentulah doa Nabi diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Mereka juga berperang bersama-sama orang-orang mukmin, memberi semangat dan menegurkan hati mereka ketika menghadapi musuh. Di antara malaikat juga ialah bala tentera yang ditugaskan oleh Allah berperang dengan orang-orang yang beriman. Bila orang-orang yang beriman berada dalam keadaan yang terdesak, maka Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk membantunya. Dengan syarat orang beriman itu menunaikan rukun dan syarat-syarat jihad yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dengan ikhlasnya, dengan hukum syaraknya yang betul, bukan jihad dengan semangat tak mengaji. Macam orang pergi Mekah dengan semangat lah tak mengaji. Pergi Mekah orang tawaf kot kiri, dia tawaf kot kanan. Ikut dang. Ikut suka dia nak buat. Orang melotok dengan batu, dia melotok dengan selipar. Melotok setan. Bukan melotok setan, melotok kawan di depan. Itu dia. Kerana tak mengaji. Berjihad betul juga, kena mengaji. Kalau kita mengaji hukum dia, ikut syarak dia, ikut peraturan dia, ada pemimpin dia, ada pemimpin dia. Di mana pemimpin jihad ni lain dengan pemimpin semayang. Nabi kata, al-jihadu wajibun ma'a kulli amirin barran kana aw fajirah. Ini ada hadis riwayat Bukhari. Jihad itu wajib bersama dengan ketua, sama ada ketua tu orang baik ataupun orang jahat. Kadang-kadang penerima jihad tu samsing hak jahat. Nak mana tok lebah, aling tapi nakut baik. Tak boleh jadi ketua jihad. Kadang-kadang Allah Ta'ala menangkan agama dengan orang jahat duduk di depan. Dia jahat,
tapi ada ilmu tentang jihad. Ulama-ulama membetulkan dia begitu. Ini kita kena faham. Ada orang dia tak faham bab-bab hukum. Macam-macam lah. Banyak perkara dalam jihadnya kita kena faham. Dan Tuhan kata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Bersedialah kamu dengan kemampuan yang kamu ada. Dengan kemampuan yang kamu ada. Dengan kekuatan untuk menghadapi musuh Allah dan musuh kamu. Dengan bala tentera berkuda. Sebagai contohnya dan lain-lain lagi. Mengikut zaman masing-masing. Tuhan kata kamu orang Islam kena bersedia dengan kekuatan mengikut kemampuan kamu. Kemampuan kamu banyak mana? Dengan banyak itulah kamu sediakan kekuatan itu. Mu mampu sikit, sikit. Mu mampu banyak, banyak. Jangan sembunyikan kemampuan kamu. Kalau sembunyi, Tuhan tahu. Maka Tuhan tak tolong. Tuhan tahu. Pernah tahun 67 dulu, Mesir, Syria, negeri Arab, menyediakan bala tentera yang sangat hebat, ratus-ratus ribu kapal terbang berkali, jumlah semua sekali, kereta kebal ribu-ribu kereta kebal, ribu-ribu kereta kebal sedianya. Nak kata habis berapa bilion. Tapi hak dia beli kelak judi di England mana, banyak lagi pada tu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Hebatnya masa tu. Sehingga dia tengok kereta kebal dia banyak, senjata dia banyak, kapal terbang banyak. Nak tahu Israel dalam laut. Seorang pihak Arab mengatakan, kita hapus Israel dalam masa seminggu, kita capuk ke laut. Berjuang di atas nama kebangsaan Arab. Bukan di atas nama Islam. Ada pemimpin berucap bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismi Sya'ab, dengan nama rakyat. Lupa nama Tuhan. Oleh kerana dia beli senjata Soviet, beli senjata Cina, beli senjata Amerika. Ada seorang sahabat Arab mengatakan, apa jasa Nabi Muhammad kepada pejuang Arab? Yang jasanya ialah kuasa-kuasa besar beri senjata ke kita. Ini tahun 67. Maka berlakulah dalam masa 7 hari, semua kereta perisai, semua kapal terbang, 80% ghanam dimusnahkan oleh bala tentera Israel. Ghanam. Kalau harap malu masa itu. Segala kekuatan dia lumpuh. Kenapa? Lupa pada Allah Ta'ala. Lupa pada Allah Ta'ala. Menyediakan kekuatan yang hebat dengan senjata. Malang tu buat pesta nyanyian. Minum arak. Minum arak. Mungkin Israel yang tu barangkali agaknya lah. Minum arak. Sampai pukul 3 pagi. Lepas tu tidur tak maya subuh. Masa subuh dia Israel mai serang. Israel serang waktu subuh. Habis ghanam 80%. Tentera Mesir, Syria, Jordan habis dimusnahkan dalam perang tahun 67. Itu dia. Dan kita lihat hari ini puak-puak Islam, puak-puak semaya jemaah tak dibantu oleh negara-negara Arab. Ini orang tok lebar, orang nak ikut agama, orang tak maju. Maka dia buatlah senjata sekadar kemampuan dia, sekadar yang dia boleh, sekadar yang dia boleh dapat buat. Kerajaan kata jadi apa? Katung. Katung dia kata. Dia hina kepada kekuatan dia. Tiba-tiba berlaku peperangan dan mereka dapat menewahkan tentera Israel dengan cara yang menakjubkan. Dan Israel sendiri melaporkan, tengok puak-puak yang pakai jubah putih. Puak mana tak tahu. Tengok lengur atas langit, nampak dengan muka dan mata hidung cekerlang pada kami. Siapa dia tak tahu. Berlaku di Gaza, berlaku di Lebanon dalam beberapa perangan. Di mana puak-puak mujahidin terserempak dengan tentera Israel. Tak ada nak tembak, rebah dulu. Ada orang lain, tengok-tengok ada orang lain tembak, kita tak kenal dia. Ini sebagai satu contoh yang disebut dalam kitab ini,
Kadang-kadang Allah Ta'ala menurunkan bala tentera malaikat. Dengan syarat, mesti kumpulan Islam memenuhi syarat-syarat dia. Nabi sebut dalam hadis, As-safaru thalatha. Hadis itu mengatakan, kalau nak musafir 3 orang, Nabi kata. Kalau nak berperang, lan yughlaba min asnai asharata min qillah. Nabi kata. Orang Islam kalau jumlah dia 12,000, tidak boleh dikalahkan oleh musuh dengan sebab jumlah itu. Nabi sebut dalam hadis. Kalau orang Islam, dia ada 12,000 orang. Tak boleh dikalahkan oleh musuh yang lebih ramai, berlipat kali ganda daripada dia. Dengan jumlah itu. Kalau kalah, mesti ada sebab-sebab yang kelemahannya. Tak cukup syarat-syarat Islam yang dikehendaki. Orang Melayu kata kena mandi minyak. Biar ada eluk. Kalau negeri ditakluk oleh orang putih, ditakluk oleh Belanda, dia takluk habis. Sebab tengok-tengok eluk lari lalu. Ini dia. Kena faham bagaimana orang Islam zaman Nabi, zaman sahabat dulu, mereka berjihad percaya. Disebut dalam hadis, Nabi kata, "Uhibbu an uqatila fi sabilillah fa uqtal, thumma uhya fa uqtal, thumma uhya fa uqtal." Nabi kata, aku nak mati, aku berjuang dan aku mati di medan. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan aku balik. Aku nak berjuang balik, aku dibunuh. Aku dibunuh. Lepas tu aku berjuang balik, aku dibunuh lagi, kata Nabi. Disebut dalam Quran, orang mati syahid ini ahya. Kamu sangka mereka mati, balhum ahya, mereka adalah hidup. Disebut dalam hadis, mereka yang mati syahid ini bercita-cita untuk hidup. Nak beritahu pada orang yang hidup apa Tuhan beri nikmat pada mereka. Kalau dalam surah Yasin, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Di mana orang yang menolong Nabi dalam surah Yasin itu dipijak, lalu dia mati, dipijak oleh orang ramai. Dia berada di alam barzakh. Dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mudah-mudahan kaum aku tahu di mana aku ada sekarang, di alam barzakh. Aku nak beritahu, aku sekarang berada di syurga. Itu dalam surah Yasin. Kita baca Yasin tapi tak tahu makna, nak macam mana. Ini dia. Di sinilah timbulnya semangat kerana percaya kepada janji-janji Allah. Hari ini orang Palestin yang duduk di Gaza, yang ramai keluarga dia mati. Keluarga yang paling bergembira ialah keluarga yang paling ramai anak beranak dia mati. Pasal apa? Kan dia ajar. Dia ajar oleh ustaz-ustaz mengatakan orang yang mati di medan perjuangan ini boleh memberi syafaat kepada 70 orang keluarga yang masuk neraka. Keluarga masuk syurga tak payah dah. Keluarga masuk neraka. Seorang mati ini boleh menolong 70 orang keluarga yang masuk neraka. Dan sebab itulah maka mereka gembira. Dengan ramainya mati, mereka gembira. Ini mereka meraya di Gaza pada hari ini. Kita orang Melayu tak mati bunuh kubur beratus. Ini orang Melayu. Mati bunuh ni beratus kubur. Itu orang Melayu. Itu semua ilmu tak pakar dia. Ini sebabnya kerana kita tidak berilmu. Tidak faham. Dan hari ini orang Palestin yang mampu menentang negara Israel. Dan banyak negara Arab tak tolong. Mesir tak tolong. Saudi tak tolong. Emirat tak tolong. Banyak negara yang tak berani nak tolong, takut kat mereka. Negeri-negeri yang tolongnya ialah Turki, Iran, Malaysia. Malaysia tolong juga. Negeri kita rakyat Malaysia ni menolong juga. Indonesia, negeri-negeri yang Yaman, Sudan, Algeria, rakyat Mesir, kerajaan dia tidak. Ini sikit sebanyaknya. Negeri-negeri yang lemah, negeri Amerika Latin. Amerika Latin ni negeri Kristian. Negeri Kristian tolong orang Palestin. Kerajaan Mesir tak tolong. Mesir tu tempat orang ngaji Mesir. Kerajaan dia tak tolong Palestin.
kepung sekali dengan Israel. Ini semua kita kena faham. Jadi Tuhan sebut ni, mereka malaikat juga berperang bersama-sama orang mukmin, memberi semangat dan meneguhkan hati mereka ketika menghadapi musuh. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala pernah membantu orang-orang mukmin dengan angkatan mereka di dalam peperangan Badar. Firman Allah taala, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Suratul Anfal ayat 9. Artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu ia memperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala tentera bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ayat ini menceritakan Allah Ta'ala menurunkan 1000 malaikat. Dalam surah lain firman Allah Ta'ala, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun id taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5 minal malaikati musawwimin." Al Imran ayat 123 125. Artinya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu di dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah pada ketika itu orang-orang yang lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah supaya mencukurinya. Ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap sedia, dan mereka datang menyerang kamu. Dengan seketika itu juga nescaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda. Ayat ini menyatakan Allah Ta'ala turun 5000 malaikat dalam perang Badar. Hak dulu tadi 1000 malaikat. Mungkin turun dengan cara yang berturut-turut, pasukan-pasukannya, dalam ayat yang berlainan. Ayat ini menceritakan perang Badar bila Nabi berdoa dalam perang Badar, "Allahumma in tahlik hadhil isabatu la tu'bad." Ya Allah, ya Tuhanku, kalau tidak ada, kalau binasa pasukan yang kecil, tak ada orang sembahmu di bumi ini, wahai Tuhan. Sehingga jatuh selendang. Apa kata Rasulullah kata bahwa Allah Ta'ala tidak mensia-siakan Rasulullah. Jangan takut, jangan apa, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan kita. Sehinggalah Nabi beritahu kau bakal aku melihat Jibril turun bersama-sama dengan bala tentera malaikat. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim id yughashshikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza asy-syaitan wal yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan dzalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu fa innallaha syadidul 'iqab." Suratul Anfal ayat 10 hingga 13. Artinya, dan Allah tidak menjadikannya, yakni mengirim bala bantuan itu, malaikat sebagai khabar gembira, dan agar hati menjadi tenteram kerananya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu pertenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguhkan dengannya tapak kaki. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu
maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Sebab itu pancunglah kepala-kepala mereka dan potongkanlah tiap-tiap hujung jari mereka. Yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah amat keras seksaannya. Ayat ini menyatakan ketika berlaku perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan malaikat, menurunkan hujan, Nabi dan sahabat-sahabat jadi mengatuk. Jadi mengatuk sehingga ada sahabat buat pada mengatuk lucuk pedang. Lucuk pedang di tangan. Terlucuk pedang di tangan. Kalau mengatuk. Ulama-ulama mengatakan kalau mengatuk ketika berjihad pertolongan Allah. Mengatuk ketika semayang setan. Itu beza. Kalau ketika semayang kita mengatuk itu setan. Tengah baca Quran mengatuk itu setan. Kena berhenti biar hilang mengatuk dulu. Kecuali waktu sepi sangat. Biar hilang mengatuk. Itu setan sudah mengganggu kita. Tapi kalau berjihad kita berjuang. Musuh nak kacau kita tiba-tiba mengatuk. Ini pertolongan Allah. Pasal apa? Sebabnya memanglah kita berperang, kita manusia ada rasa takut. Tak di Nabi. Orang berjihad, orang berjuang ni bila dengar orang nak igak ke nak takak nak apa, rasa takut tu ada. Dah saya cakap lah ada perasaan itu. Allah Ta'ala jadikan mengantuk. Terlelap, takut tu hilang. Jadi begitu. Dia hilang. Ketakutan tu hilang. Ini sebab datangnya mengantuk. Ini pertolongan daripada Allah. Untuk menangkan hati. Biasanya orang kalau takut tak nak tidur. Dia begitu. Tetapi Tuhan jadikan mereka yang berjihad ni nak hilangkan ketakutan dia. Tuhan jadikan dia tidur. Tenang. Tanya tidur tu ada mimpi pula. Mimpi yang datang dari Allah untuk memberi semangat pada dia. Akan jadi begitu. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma yullahu illa busyra lakum wallahu a'lam."